Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita ada bincangkan tentang rukun iman, beriman kepada Allah. Ada 6 rukun iman. Beriman kepada Allah, ada sifat mustahil, sifat yang wajib, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan lihat rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Maksud beriman kepada malaikat, kita percaya malaikat ada walaupun tak pernah lihat malaikat. Beriman tentang kewujudan malaikat, dan juga beriman bahawasanya malaikat itu adalah hamba-hamba Allah. Malaikat bukan Tuhan, dan mereka disifatkan dengan ubudiyah. Mereka juga hambakan diri kepada Allah. Malaikat ini juga mereka tunduk, khudu', merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mukarramun bi syarafi ta'atihi. Mereka dimuliakan kerana tingginya ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ni mereka tidak derhaka kepada Allah. Apa yang Allah Taala perintahkan, mereka tidak lawan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka buat apa yang Allah Taala perintahkan kepada mereka. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikah, bahasa Melayu disebut malaikat, dalam bahasa Arab disebut malaikah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Malaikah ataupun malaikat adalah plural daripada perkataan malakun. Malakun satu malaikat. Bila malaikah, ramai malaikat, banyak malaikat. Malaikat ini mereka adalah ajsam latifah nuraniyah, satu jisim yang halus, yang bercahaya dan bebas, dan tidak, bukanlah daripada kekotoran jisim. Dia makhluk yang bersih, dan dia boleh menyerupai dengan pelbagai rupa, rupa yang berbeza-beza. Dia boleh menyerupai manusia, dia boleh menyerupai apa sahaja. Jadi bila sebut tentang malaikat, pernah satu kali malaikat nak hancurkan perkampungan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ada 2 malaikat transit seketika ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nak bagi tahu kepada Nabi Ibrahim dan juga isteri dia berita gembira, iaitu mereka telah akan dikurniakan seorang anak yang bernama Nabi Ismail. Begitu gembiranya, فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت وهو عقيم فقالت عجوز وهو عقيم. Isteri Nabi Ibrahim begitu gembira sehingga menepuk pipi dia sebab gembira sangat dapat zuriat Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Itu malaikat tu yang memberi berita gembira. Dia menyerupai manusia berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim hidangkan kambing apa? Kambing yang disalai, yang dipanggang. Malaikat tak nak makan. Nabi Ibrahim dah pucat muka, dah takut dah. Ini bila tetamu datang, kita layan tetamu, bagi makan, mereka tak nak makan. Sebab mereka malaikat memang tidak makan. Nabi Ibrahim takut. Jadi malaikat bagi tahu, la takhaf inna nubashshiruka bi ghulamin alim. Jangan takut, kami nak beri berita gembira je. Sebab kami ada satu lagi destinasi. Ini transit je.
Kami nak destinasi kami dan nak menterbalikkan perkampungan kaum Lut. Jadi nak bagi tahu malaikat dia boleh menyerupai pelbagai rupa. Tetapi malaikat tak boleh disifatkan dia lelaki ataupun perempuan. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Lepas tu apa dia? Dia adalah malaikat. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Berbeza dengan Nabi. Nabi mesti lelaki, tak boleh Nabi perempuan. Kalau imam boleh lelaki, boleh perempuan. Cuma bila imam perempuan, makmum kena perempuan lah. Tak boleh imam perempuan, makmum lelaki-lelaki. Imam mesti lelaki. Imam boleh perempuan sekiranya makmum semua perempuan. Kalau pemimpin ni lelaki boleh, perempuan boleh. Tapi ulama berbeza pandangan lah. Pemimpin mana pemimpin negara, presiden ataupun Perdana Menteri, boleh tak perempuan? Yang terbaiknya lelaki-lelaki lah, yang terbaik. Melainkan perempuan tu ada karisma dia, ada potensi dia, boleh. Cuma perempuan macam masjid surau juga. Bila sebut masjid surau, pengerusi dia mesti lelaki, dia tak boleh perempuan. Perempuan biro dakwah perempuan boleh lah, ataupun bendahari perempuan. Tapi kalau sebut tentang pengerusi, orang yang paling atas di masjid ataupun surau mesti lelaki-lelaki. Sebab kerja-kerja beratnya selalu lelaki-lelaki. Undian presiden di US sama ada wanita ataupun lelaki, sama ada Trump ataupun Kamala Harris menang dekat Trump. Sebab barat ni setahu saya mereka lebih suka yang presiden lelaki-lelaki berbanding perempuan. Sebab menang tu agak jauh juga beza dia, bukan menang tipis. Banyak, lebih kurang hampir 60%. Jadi hampir 60%, maknanya lebih daripada separuh. Beza antara Trump dengan lawan dia. Jadi itu cara mereka memilih pemimpin lah. Cuma kalau lihat dari sudut politiknya, saya pun tak pastilah, tapi apa yang saya baca di berita-berita, mereka menyatakan yang perempuan ini, Kamala Harris ni, dia nak teruskan saja dasar yang dibuat oleh Biden sebelum ni. Tapi berbeza dengan Trump, dia nak buat dasar baru. Mana nak hentikan perjanjian dia lah, antara manifesto dia, bila mana dia naik, dia akan hentikan semua peperangan. Ukraine yang sedang berperang dengan Rusia, dia akan hentikan. Mana dia tak supply lagi senjata kepada Ukraine dan juga kepada Israel yang menyerang Palestin. Itu janji dia lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebab manusia dia boleh berubah-ubah. Tambah-tambah kalau bukan orang Islam, lebih lagi boleh. Orang Islam pun boleh berubah kalau jadi pemimpin. Tambah kalau yang tak Islam lagi lah, kita tak tahu. Cuma kita minta yang baik lah, supaya dihentikan peperangan. Okey. Bila sebut tentang malaikat, bukan lelaki, bukan wanita. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat ini. Allah Taala ciptakan tanpa perantaraan ibu dan juga ayah. Malaikat tak ada ibu, tak ada ayah. Seperti Nabi Adam alaihissalam lah. Nabi Adam tak ada ibu, tak ada ayah. Nabi Isa tak ada ayah, ada ibu. Kita semua ada ibu, ada ayah. Dan bilangan malaikat ini begitu banyak. Ma la ya'lamuhu illallah. Kita tak tahu bilangan dia. Terlampau ramai, terlampau banyak, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Kemudian siapa yang sifatkan malaikat ini, menyatakan malaikat ni adalah golongan laki-laki, maka dia adalah fasik. Siapa yang beriktikad seperti itu, dia adalah fasik. Ada juga sebahagian ulama menyatakan kufur, hukum dia kafir siapa yang menyatakan malaikat itu laki-laki. Tapi mengenai ulama yang menyatakan kafir, siapa yang menyatakan malaikat itu laki-laki, itu ada khilaf, ada perbezaan pandangan lah.
Tapi yang masyhurnya yang menyatakan dia adalah fasik. Siapa yang sifatkan perempuan ini dengan sifat kewanitaan, mana malaikat ini adalah wanita, maka sesungguhnya dia adalah kafir, kufur. Sebab apa kafir? Kerana fakta itu bertentangan dengan Quran. Quran menyatakan waja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Mereka orang-orang kafir menjadikan malaikat ini alladhina hum ibadur rahman, yang mereka ini adalah ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Mereka jadikan malaikat yang hamba Allah Ta'ala ini sebagai perempuan, inasa, perempuan. Quran tanya balik, asyahidu khalqahum, adakah mereka lihat, mereka saksikan ciptaan malaikat, yang mereka boleh memberi satu fakta yang menyatakan malaikat ni perempuan. Masa Allah Ta'ala ciptakan malaikat tu, kamu ada ke? Tu Quran tanya. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, akan ditulis persaksian mereka yang mereka kata malaikat itu wanita, akan ditulis, wa yus'alun, dan akan ditanya, kamu dapat daripada mana yang kata malaikat ini adalah wanita? Dalam ayat Quran ni nak menyangkal malaikat bukan wanita. Kamu tahu mana kalau malaikat itu adalah wanita? Adakah kamu ada ketika Allah Ta'ala ciptakan malaikat? Jadi siapa yang menyatakan malaikat itu wanita, perempuan, maka kafir dia, sebab dia bertentangan dengan Quran. Dah sangkal, dia sabitkan apa yang Quran telah nafikan. Siapa yang mensabitkan malaikat itu khunsa, khunsa lagi teruk, lebih-lebih lagi kufur. Kalau kata perempuan pun kufur, khunsa, khunsa ini dua-dua, laki pun dia, perempuan pun dia. Malaikat bukan laki, bukan perempuan, dia sabitkan dua-dua, yang menyatakan malaikat itu lelaki dan wanita, dua-dua ada pada malaikat, maka itu terlebih kufur, lebih-lebih lagi menjadi kufur. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyifatkan malaikat ini asyaddu naqsan, lianna wasafahum bidzalika asyadda naqsan. Kerana siapa yang menyifatkan malaikat dia adalah khunsa, mempunyai dua jati diri, lelaki dan juga wanita, dua-dua nisbahkan kepada malaikat, maka itu bukan nak menyatakan ketinggian malaikat, itu nak merendahkan malaikat, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir kerana mengaibkan malaikat dan merendahkan malaikat. Bila sebut tentang malaikat ini, dia bukan daripada kotoran, bukan daripada jisim kotoran macam kita makan. Lepas makan kita ada sistem perkumuhan, ada buang air kecil, buang air besar, kotor. Sebab dalam badan kita kotor, najis, ada darah, ada air kencing, tai dan sebagainya. Malaikat ini mereka tak ada semua tu. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak bernikah dan tidak melahirkan anak. Kahwin pun tak, melahirkan anak pun tidak, makan pun tidak, minum pun tidak. Semuanya ada pada manusia. Manusia cinta kepada seks ada, untuk bernikah, makan ada, minum ada, melahirkan anak ada. Malaikat semua itu tidak ada, dinafikan sifat ini kepada malaikat kerana mereka ni suci. Perkara yang kedua, malaikat ini mereka ni maksum, macam Nabi lah. Nabi pun maksum, tak ada dosa. Malaikat pun begitu juga, mereka adalah maksum, terpelihara daripada dosa. Dari sudut istilah ismah ataupun maksum ini, Allah Ta'ala jaga lil mukallaf minaz zambi ma'astihalati wuqu'ihi. Allah Ta'ala jaga daripada terjebak dalam dosa. Bila sebut dari sudut istilah, apakah itu maksum? Allah Ta'ala jaga seorang yang mukallaf, seorang manusia yang mukallaf daripada dia jatuh dalam dosa.
Manakala bila sebut tentang ismatul malaikah, malaikat itu maksum, bihadzal ma'na wajibatun. Bila sebut malaikat itu maksum, maknanya apa? Jibilliyah, maknanya memang semula jadi dia maksum, diciptakan dia memang maksum. Bila sebut tentang manusia yang maksum, nabi saja. Tapi malaikat memang daripada awal lagi dia adalah jibilliyah. Jibilliyah memang semenjak daripada awal dia memang maksum, terpelihara daripada dosa. Wajib seseorang yang mukallaf. Mukallaf ni macam kita lah baligh dan juga berakal, yang berfikiran waras. Wajib kita beriktikad malaikat ini adalah maksum, terpelihara daripada dosa, tak melakukan dosa. Dia tidak melakukan walaupun satu dosa. Wala ma yunqasu maqamahum, dan tidak dikurangkan maqam mereka. Maqam mereka sentiasa tinggi. Sama ada mereka bergerak, mereka tak bergerak, mereka berkata, mereka buat sesuatu, semua pergerakan tak bergerak para malaikat, semuanya tidak kurang sedikit pun ketinggian mereka. Apa yang datang daripada Harut dan juga Marut. Harut dan Marut ni dalam Quran disebut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Mereka kata Harut dan Marut daripada malaikat. Betulkah Harut dan Marut daripada malaikat? Kita tengok. Mengenai dengan Harut dan juga Marut, famin akadzibil yahud wa iftira'atihim, di antara pendustaan yang dibuat oleh orang Yahudi dan juga rekaan yang dibuat oleh orang Yahudi dan juga orang yang mengikut jejak langkah Yahudi, iaitu sebahagian di kalangan muarrikhin, ulama-ulama sejarah, ulama-ulama tafsir, sebahagian yang menyatakan apa? Tidak sah, tidak sahih sesuatu pun daripada perkhabaran ataupun hujjah, tidak sahih. Kadang-kadang dikatakan Harut dan juga Marut ini dia bukan malaikat, dia adalah orang yang soleh. Dua orang yang soleh, Harut dan juga Marut. Dinamakan Harut dan juga Marut ini malakaini bibabila Harut wa Marut. Dinamakan mereka berdua malaikat kerana menyerupai dengan malaikat. Kenapa menyerupai dengan malaikat? Rupa mereka sama dengan malaikat ke? Tidak. Sama dari sudut banyak beribadat kepada Allah Ta'ala. Malaikat kuat ibadat, sentiasa beribadat. Harut dan juga Marut ni Quran sebut malakaini bibabila Harut wa Marut. Dua malaikat, disamakan dia dengan malaikat kerana banyaknya beribadat. Wa in sahha syai'un mimma dzikra ma'a kaunihima minal malaikah. Itu pun sekiranya kita kata dia memang betul di kalangan, disebutkan dia di kalangan malaikat, kita kata kerana sama ibadatnya dengan malaikat, iaitu banyak beribadat. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan kedua-duanya. Fayakunullahu ta'ala salabahuma al-ismah. Allah Ta'ala telah menafikan kedua-dua daripada sifat ismah, maksum, tak melakukan dosa. Ini semua milik Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat apa yang dikehendaki mengikut dalam kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita sebagai manusia yang mukallaf, yang baligh lagi berakal, wajib kita beriktikad bahawasanya para malaikat ini, bilangan mereka kita tak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dirakamkan dalam suratul Muddathir, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidaklah diketahui tentera Tuhan kamu melainkan dia, melainkan Allah. Tentera Allah Taala ni para malaikat kita tak tahu berapa banyak, melainkan Allah Taala saja tahu. Wa hum khadamatul malik wa huwa Allah, atau khadamatul mulk kullu. Sama ada dia
adalah mengikut perintah, tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa fil alam min a'lahu ila asfalihi shibrun illa wa huwa ma'murun bihim. Tidak ada dalam alam ini, dalam dunia ini, daripada atas sehinggalah ke bawah, tak ada satu jengkal pun melainkan tempat tersebut pernah dimakmurkan, pernah dihidupkan oleh para malaikat. Sama ada daripada atas sampai ke bawah. Sebab itu sebahagian di kalangan ulama mereka menjelaskan an-nahyu al-warid, larangan yang datang, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat ketika mana kencing ataupun buang air besar. Sebab apa dilarang? Larangan Nabi. Sebab apa larangan Nabi? Ikramun lil musallin minhum, kerana memuliakan mereka yang sembahyang di kalangan para malaikat. Dunia daripada atas sampai bawah semua dipenuhi dengan pernah dilaksanakan ibadat padanya oleh para malaikat. Cuma sebab itulah Nabi larang kita kencing ataupun berak ni menghadap ataupun membelakangi kiblat. Hukumnya makruh menghadap atau membelakangi kiblat. Sebab apa? Sebab memuliakan malaikat yang mana mereka sembahyang di tempat di atas dunia ini. Mereka melakukan ibadat. Tetapi pendapat yang mu'tamadnya bukan. Pendapat yang mu'tamad larangan Nabi kencing ataupun buang air besar menghadap ataupun membelakangi kiblat adalah kerana bukan memuliakan malaikat, tetapi memuliakan Baitullah, kerana menghadap ke kiblat, menghadap ke Kaabah tak elok. Walaupun kita dengan Kaabah tu jauh, berapa ribu kilometer tu, berapa ribu kilometer sini ke Mekah, tapi tetap makruh bila kita tahu kiblat di situ. Tak boleh kita kencing atau buang air besar mengarah ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tak boleh. Sebab kita memuliakan Baitullah. Bukanlah sebabnya sebab malaikat pernah memakmurkan semua tempat di dunia ini, maka dimakruhkan kita menghadap kiblat. Pendapat yang kuat kerana kita memuliakan Baitullah. Wajib beriman dengan kewujudan para malaikat, dan mereka ini adalah hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Mereka adalah maksum, tidak derhaka kepada Allah Ta'ala, melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah bahawasanya mereka menyatakan bilangan, ramainya bilangan malaikat ini ma la ya'lamuhu illallah. Tak tahu berapa ramai malaikat melainkan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabdaan Nabi alaihi salatu wassalam, at-tatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta ma min mawdi'i qadamin illa wa fihi malakun sajidun aw raki'un. At-tatis sama'u, dengar bunyi suara yang kuat, wa huqqalaha an ta'itta, ma min mawdi'i qadamin, tidak ada tempat tapak kaki pun, tak ada satu tapak kaki pun melainkan padanya ada malaikat yang sujud ataupun rukuk. Dalam hadis yang lain tidak ada walaupun sebesar 4 jari, sebesar 4 jari, tidak ada di dunia ini melainkan pada tempat tersebut malaikat pernah sujud dan juga pernah rukuk. Dalam hadis ni, at-tatis sama'u, telah langit bersuara, bunyi suara, bising. Sebab apa bunyi suara bising? Kerana begitu ramai para malaikat. Itu dipanggil taqut, dipanggil apa? Dipanggil at-tatis sama'u.
suara para malaikat yang begitu ramai. Sebenarnya tertib ni adalah satu bunyi. At-ta ni adalah satu bunyi yang bila kalau kita letak di atas unta satu pelana, kemudian orang yang berada di atas pelana tu terlampau berat, gemuk sangat, apa yang berlaku bila unta tadi bergerak, kayu pelana tadi akan bunyi bising. Sebab apa? Terlampau berat sangat badan dia dengan pelana yang dia duduk, jadi akan bunyi krek bising. Begitulah di langit, malaikat bising. Sebab apa? Terlampau ramai. Yang atas unta tadi adalah terlampau berat, sebab tu dia berbunyi. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana wajib beriman kepada apa yang kita sebutkan kepada para malaikat, wajib juga kita beriman secara tafsil terperinci biman warada zikruhum, dengan malaikat yang datang sebutan mereka. Semua adalah 10 para malaikat. Tidak wajiblah kita hafal nama-nama mereka, Jibril, Mikail, yang Raihan buat lagu tu, Jibril, Mikail, semua nama mereka tak wajib hafal pun. Dalam akidah kita bukanlah wajib hafal nama-nama malaikat ni. Tapi bila disebut salah satu daripada nama malaikat, maka kita sebagai orang mukallaf yang baligh, yang berakal, kita tak ingkari itu adalah malaikat. Berapa 10 nama malaikat? Kita ingat apa? Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Ridwan, Malik. Yang lain kalau sebut tahulah. Munkar, Nakir, tahu itu malaikat tu. Itu pun okey, tak perlu hafal pun tak apa. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam adalah aminul wahyi, dipanggil makhluk yang jujur dalam menyampaikan wahyu, dalam menyampaikan amanah wahyu ini. Dan Jibril dipanggil sebagai afdalul malaikah, dia ketua para malaikat lah, seafdal malaikat Jibril. Wa sahibus syiddah wal quwwah, malaikat yang terkuat, yang tergagah adalah malaikat Jibril. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaib wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Jadi malaikat antara malaikat yang kuat. Okey. Perkara yang kedua, nama malaikat kedua Mikail. Yang pertama Jibril. Ada orang sebut Jibril. Malaikat adalah malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. Mikail ni yang ditugaskan untuk sukatan air hujan. Mana di kawasan Keramat ni berapa liter sepatutnya hujan ni. Sekejap lagi di kawasan mana pula, Selangor, Kuala Selangor, berapa banyak hujan. Macam pagi tadilah, sekali datang hujan lebat. Saya daripada Datuk Keramat, pasal Keramat lalu tak ada hujan, masuk belakang Datum ni, belakang Datum, lalu je masuk AU1 terus brum hujan. Di pasal Keramat tak ada hujan pun. Yang ditugaskan untuk sukat hujan ni, berapa banyak turun yang menghantar hujan adalah malaikat dipanggil malaikat Mikail. Yang menggerakkan awan, yang memberi rezeki, itu malaikat Mikail. Inilah bila turunnya awan bergerak, turun hujan, tumbuh-tumbuhan pun subur, haiwan pun dapat minum, tumbuh-tumbuhan pula dapat diserami dengan air hujan, kan subur. Itu nama rezeki. Malaikat yang menyampaikan rezeki Mikail. Malaikat yang ditugaskan untuk taswirul ajinnah,
dalam rahim ni ada janin, dan dalam rahim perempuan ada janin, merupa bentukkan janin tadi menjadi manusia. Itu adalah tugas malaikat Mikail. Malaikat yang ketiga dipanggil Israfil. Israfil ni malaikat yang ditugaskan di Lauh Mahfuz, di Lauh Mahfuz, dan juga malaikat yang meniup sangkakala pertama semua manusia mati, tiup pula sangkakala kedua semua manusia akan bangun daripada kubur masing-masing. Itu semua adalah malaikat Israfil. Yang keempat dipanggil malaikat Izrail. Tuan-tuan jangan salah sebut. Kalau salah sebut jadi Israel, bukan Israel. Dia Izrail, Ain Zai, Izrail. Malaikat Izrail, dia bukan Israel. Israel tu satu nama negara Israel yang serang Palestin. Itu dipanggil Israel. Dia tak dapat nak hapuskan tentera, dia tak dapat nak hapuskan tentera Hamas di Palestin. Dia nak rempuh pula Lebanon. Itu pun dia tak tahu betapa kuatnya tentera Hizbullah. Hizbullah kuat juga, jangan main-main. Yang Palestin pun dia tak boleh nak tumpaskan Hamas. Dengan nak masuk Lebanon pula, Lebanon pun dia tak boleh nak tumpaskan. Kemudian nak diserang Iran pula. Iran lagi teknologi lagi canggih, sampai US pun tak berani juga untuk serang Iran ni. Tapi Israel berani. Tapi kita akan tunggulah, tengok beberapa hari lagi Iran akan serang pula, akan berlaku tindak balas atas serangan Israel yang baru-baru ni. Okey. Israel ditugaskan untuk mencabut roh, mencabut roh setiap orang yang hidup lah. Bukan kata orang, makhluk yang hidup. Walaupun semua pun ada roh sebab tu dia hidup. Kutu dia hidup sebab dia ada roh. Malaikat manusia ada roh. Bila mana semua yang mempunyai roh, semua makhluk yang tugas untuk mematikan mereka adalah malaikat Israel. Satu lagi Munkar dan Nakir. Malaikat yang kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir. Dia bukan Munkar dan Nangkir, bukan Nangkir, Nakir. Munkar, Nakir. Munkar ni dalam bahasa Arab ada juga munkar. Kita panggil amar ma'ruf nahi munkar. Munkar ni perkara yang jelek, perkara yang keji, perkara maksiat, munkar. Tapi malaikat pun ada juga nama munkar. Munkar dan Nakir. Dua malaikat ni, Munkar dan Nakir ni, mereka akan bertanya kepada orang yang mukallaf, orang yang dah baligh, berakal, dekat dalam kubur ni. Dia akan tanya lah, seperti mana yang kita dengar baca talqin, akan datang dua malaikat kepada kamu, malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu, siapakah Nabi kamu, apakah agama kamu. Maka janganlah kamu gentar, janganlah kamu takut, hendaklah kamu jawab dengan penuh keyakinan, Tuhan kami, Tuhan aku adalah Allah, Nabi aku adalah Muhammad, yang kita dengar dalam talqin tu. Mereka akan dua malaikat ni akan bertanya setiap yang mati, sehingga orang yang mati kerana terputus anggota badan dia, kena baham buaya. Baru ni pun ada dekat mana Sabah, kena baham buaya. Ada yang kepala hilang, ada yang tangan, ada yang badan, jumpa badan saja. Ada yang kena baham harimau. Tak kira lah, dia mati terpisah-pisah badan dia, hancur lebur. Kalau jatuh daripada helikopter, kapal terbang lagi hancur, berkecai. Semua yang mati walaupun berkecai habis semua, seperti dimakan binatang buas dan sebagainya, maka dekat akhirat nanti dikumpulkan balik, disatukan balik segala anggota dia. Anggota yang berkecai, jatuh helikopter, kapal terbang, berkecai habis, hanya serpihan daging yang dapat, tu yang dapat dikumpulkan. Tapi dekat akhirat nanti semua akan bercantum balik. Dan pada ketika itu akan bermulalah soalan kepada roh dan juga badan, roh dan jasad dua-dua sekali.
Dan soalan akan berlaku bila selepas dikebumikan mayat tersebut, maka dua malaikat akan datang, akan bertanyakan soalan. Wa tu'adur ruh ilal badan 'inda soal, dan dikembalikan roh kepada badan ketika soalan ditanya. Dan pada ketika itu kehidupan dia antara tengah-tengah, antara hidup dan juga mati. Di tengah-tengah. Kita pun tak tahu macam mana kita nak gambarkan. Sekira-kiranya orang dalam kubur itu dia fahamlah soalan. Dia faham soalan dan dia mampu untuk menjawab. Wa yaqdir 'alal jawab in wuffiqa. Dia mampu untuk menjawab sekira diberi taufik oleh Allah Taala. Maksud soalan dalam kubur semua dah tahu. Soalan dah bocor, semua dah tahu siapa Tuhan kamu, apa kitab kamu, agama kamu, nabi kamu, semua dah tahu jawapan dia. Tapi adakah mampu untuk menjawab ataupun tidak? Bagi yang diberi taufik oleh Allah, dia mampu jawab. Di sana ada juga manusia yang tidak ditanya di dalam kubur dia. Dia orang mukallaf, baligh, berakal, bukan kanak-kanak. Dia orang baligh, mukallaf, tapi tak ditanya dalam kubur. Dia terlepas daripada soalan-soalan ni. Siapa dia? Mereka itu adalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi, orang-orang siddiqun, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, dan juga orang yang melazimi membaca surah tabarakalladzi biyadihil mulk, terpelihara daripada azab kubur, mana terpelihara daripada soalan-soalan kubur. Yang baca pada setiap malam lah. Malaikat yang ketujuh dipanggil malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ni menjaga syurga. Ke-8 malaikat Malik menjaga neraka. Ke-9 dan 10 yang terakhir adalah malaikat Raqib dan Atid. Ini dalam Quran ada. Ma yalfadhu walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Raqibun 'atid. Ma yalfidhu tidak ada dilafazkan satu pun melainkan akan dicatat oleh raqib dan juga 'atid. Siapa raqib dan juga 'atid? Apa tugasan dia? Dia adalah penulis amalan setiap yang mukallaf, setiap baligh, dah baligh, dah berakal. Malaikat ni kerja dia tulis amalan-amalan yang manusia lakukan. Dia tak terpisahlah daripada kita semua. Malaikat ni sentiasa berdamping dengan kita. Melainkan ketika mana kita qada hajat, ada ulama kata dia tidak bersama. Persoalannya itu 10 malaikat kita sebutkan tadi. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Raqib, Atid. Sekali dengan tugasan-tugasan yang kita sebutkan tadi. Persoalannya, kerana apa didahulukan malaikat berbanding Rasul? Sebab apa? Beriman kepada Allah, rukun iman yang pertama. Beriman yang kedua kepada malaikat, yang ketiga kepada Rasul. Sebab apa tak Rasul dulu baru malaikat? Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, kemudian baru beriman kepada malaikat. Tapi mengikut susunan rukun iman 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul. Sebab apa? Malaikat letak nombor 2, Rasul letak nombor 3. Ada dua jawapan lah. Dua jawapan. Bukan kerana malaikat lebih afdal daripada Rasul, bukan. Bukan sebab malaikat lebih afdal, lebih baik daripada Rasul, tidak. Tapi ada dua jawapan yang ulama bagi. Kita akan sambung pada minggu akan datang, insya-Allah. Ada apa-apa soalan tak? Tak ada apa-apa, cukup sekadar itu dulu. Semoga Allah Taala memberi kefahaman kepada saya dan tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.